Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Rabbi yasir wa la tu'asir wa tammim bil khair. Okey, hai, Assalamualaikum. Jumpa kita lagi dalam video yang kedua, bab 10 perimeter dan luas. Okey, kalau video yang pertama, cikgu dah share berkaitan dengan perimeter. Kali ni, kita nak belajar sama-sama berkaitan dengan luas. Okey, so yang belum kenal, hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Insyirah. Okey, jom kita belajar sama-sama. Alright. So, minggu lepas kita dah cover dah bahagian perimeter. Hari ni kita nak cover pula luas. Apa itu luas? Apa itu luas? Okey, luas. Luas ni adalah keluasan lah. Okey, pendekkan cerita macam ni. Cikgu sebenarnya suka untuk mensummarizekan apa yang ada di dalam buku teks kepada benda yang simple supaya kita mudah nak ingat. Okey? Pendekkan cerita, perimeter dengan luas ni of course dia berkaitan dengan bentuk. Ada bentuk adalah benda yang kita nak kira. Okey? Secara asasnya kita dah didedahkan mungkin daripada sekolah rendah lagi dengan bentuk-bentuk contoh bentuk segitiga. Betul ke betul? Okey? Kedua, bentuk segi empat. Ataupun senang cerita, bahasa lain adalah ini adalah bentuk yang melibatkan ada berapa sisi? Ada 3 sisi. Bentuk yang kedua ni melibatkan berapa sisi? Ada 4 sisi. Betul tak? Apa itu sisi? Jangan kata tak tahu. Sisi tu adalah jumlah sisi ni lah. Nampak tak? Ni. Okey? So nak dipendekkan cerita dengan bentuk-bentuk ni lah yang akan menyebabkan kita terpaksa kira perimeter dan luas bergantung kepada apa yang soalan nak kita cari. Okey. Kenapa cikgu pecahkan kepada dua? Sebab nak bagi awak nampak sebenarnya. Okey. Dengar betul-betul. Part ni sangat penting. Okey? Kalau ikutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tarik nafas sekejap. Tahan. Lepaskan. Tarik nafas. Tahan. Lepaskan. Okey. Bentuk-bentuk yang kita belajar ni sebenarnya dia ada bentuk lain yang kita kena tahu. Yang secara asasnya kita dah belajar ini adalah bentuk 3 segi. Betul tak? Bentuk segitiga. Yang ni bentuk apa? Ni bentuk segi empat. Dan biasanya, okey, setiap bentuk ni ada bentuk yang lain. Okey, bentuk lain apa cikgu? Okey, bentuk lain maksudnya dia segitiga. Dia adalah segi empat tapi patternnya lain. Okey, contoh, kita pergi kepada segitiga dulu. Okey, segitiga, ini adalah segitiga apa ni? Ni adalah segitiga apa namanya? Sama sisi. Okey, next kita pergi kepada segitiga bentuk lain. Segitiga yang macam ni pula. Ini segitiga apa kelas? Ini adalah segitiga sudut tegak. Dia segitiga juga tapi namanya berbeza. Segitiga sudut tegak. Okey, lagi tak bentuk lain segitiga? Great, good job. Ada Ada juga segitiga yang macam ni. Segitiga yang begini dia macam di awang-awangan. Contoh. Macam ni. Nampak tak? Dia serong macam ni. Ni segitiga apa? Tak ada nama. Tapi dia pattern segitiga. Kenapa kita panggil dia segitiga? Sebab segitiganya ada 3 sisi. Alright? Ada lagi satu lah. Segitiga sama kaki. Ingat kalau sama kaki, kakinya sama panjang macam ni. Dapat ke dapat? So ini adalah pattern bentuk-bentuk segitiga. Ini awak kena tahu Okey, segitiga sama kaki. Okey. Kita dah pergi kepada senarai bentuk yang ada 3 sisi. Kita pergi kepada senarai bentuk yang ada 4 sisi. Kenal pasti Okey, bentuk segitiga 4 sisi ni ada 4 ni. Ini namanya apa ni? Ini adalah segi 4 sama sisi lah. Ini adalah segi 4 sama sisi. Okey. Bentuk yang lain apa dia? Segi 4 tepat. Ni biasalah. Ini adalah segi 4 tepat biasalah. Dia ada 2 bahagian yang sama panjang kiri kanan macam ni. Ini adalah segi 4 tepat. Ni ada sebab tahu kenapa cikgu tunjuk macam ni. Nanti awak akan tahu. Right, apa lagi bentuk segi 4 yang ada? Segi 4 selari macam ni. Biasanya yang menunjukkan garisan tu lah selari. Kejap terlebih pula. Okey, selari tu bila dia ada tata tanda begini. Macam ni. Betul tak? Macam tak jadi sangat gambar cikgu ni.
Okey, kejap. Bolehlah segi empat selari macam ni okey. Inilah segi empat selari. Dia ada tanda-tanda begitu. Apa lagi gambar yang ada empat sisi? Apa lagi gambar yang ada empat sisi? Okey. Trapezium. Yang bentuk dia begini. Ada macam van ala-ala van tu. Nampak? Segi empat. Ni adalah segi empat sisi juga, tapi kita namakan dia sebagai trapezium. Okey? Trapezium. And the last one, ada lagi satu segi empat yang ada nama lain dia. Apa dia? Sisi yang ada empat sisi Nama lain dia adalah ini. Ni apa ni? Kita biasa main waktu kecil. Lelayang. Lelayang biasa gini kan, ada kita letak lidi kat tengah. Ini sisi empat juga sebenarnya. Okey? Okey. So, sekarang kita dah mengenal dah kedua-dua bentuk tiga sisi dan empat sisi yang ada banyak jenis. Betul ke betul? Okey. Apa yang cikgu nak awak beritahu? Apa yang cikgu nak awak beritahu? Sorry. Apa yang nak cikgu, apa yang nak apa yang cikgu nak awak tahu? Baru betul. Apa yang cikgu nak awak tahu adalah apakah formula luas bagi kesemua bentuk ni? Itu yang menariknya. Okey. Formula untuk setiap bentuk ni, perhatikan, adakah sama atau berbeza? Sangat penting untuk awak kenal pasti ke setiap bentuk ni. Sebab kalau soalan dia nak tanya luas, ikut suka hati dia lah nak tanya. Dia nak tanya, bentuk apa yang dia nak tanya? Of course awak kena ingatlah formula dia apa. Ingat, kalau dia bagi bentuk tiga sisi ataupun empat sisi, ada formula yang awak kena hafal. Apa dia? Kalau bentuk segitiga, secara asasnya awak kena tahu formula luas segitiga apa? Luas segitiga apa? 1/2 kali tapak kali tinggi. Kalau dalam istilah matematik, biasanya kalau tengok dalam formula, dia akan bagi macam ni. 1/2 AB. Faham? So ingat, apa AB tu cikgu? Tapi cikgu tadi kata tapak kali tinggi. Ingat, benda tu sama je sebenarnya. Cuma kita nak memudahkan bahasa kita sebab nak ingat kan. T ni stand for A, tapak. T lagi satu stand for tinggi. Ini B. Faham setakat ni? Alright, sekejap. Bagi cikgu tulis sekejap biar awak faham. Okay, ini adalah tapak. Ini adalah tinggi. Sama je, ni sama je. Ini adalah tapak. Ini adalah tinggi. Dengar je dulu, salin kemudian. Alright? Tapak, ni tinggi. So, dekat segitiga ni, jom kita kenal pasti mana satu tapak, mana satu tinggi cikgu. Ini yang dekat core ni. Kalau kita dapat soalan yang ditanya segitiga sama sisi, awak kena tahu mana tapak cikgu. Okey, tengok betul-betul kat sini. Tapaknya adalah di sini kelas. Ini adalah tapak dia. Tinggi mana? Okey, biasanya kalau awak perasan soalan akan bagi titik-titik ni. Macam ni. And then bagi tahu lah panjang ni berapa. Itulah dia punya tinggi dia. Faham? Okey. Kalau kita dapat segitiga sudut tegak pula. Ini paling mudah lah sebab dia dah memang dah nampak. Ini adalah tapak. Okey, ini adalah tinggi dia. Ini adalah A, ini adalah B. Faham? Right, good job. Apa jadi kalau kita dapat soalan segitiga yang macam ni pula? Ini menarik. Sama je formula dia yang ni Formula still sama, tak berubah pun. Formula lah ini ini. Tak berubah pun. Okey, sama je. Jangan nak cari. Yang ini, tapaknya ini tapaknya ini. Tingginya mana? Adakah yang ini? Bukan. Bukan yang condong tu Tinggi kalau ikut logik, tinggi tegak. So ketinggiannya kita akan ukur melalui sini. Biasanya soalan akan bagi tinggi macam ni. Ada titik-titik-titik macam ni. Dia membentuk macam segitiga sudut tegak, ada tanda sudut 90 darjah. Makanya inilah dia punya ketinggian dia kelas. Faham? So jadi kalau sini ni sampai sini adalah A, maknanya sini adalah B. Ini tapak, ini tinggi. Sama juga. Ini A, ini B. Ini A, ini B. Faham? Okey, kalau kita jumpa segitiga sama kaki, macam mana? Ni pun sama je macam segitiga sama sisi. Ini adalah tapak dia. Okey? Itu adalah tapak dia. Yang dia punya tinggi dia, of course, biasanya soalan akan bagi titik-titik macam ni, dia akan bagi clue lah. Yang dekat sini adalah dia punya ini adalah tapak, ini adalah tinggi dia. Faham setakat ni? Okey. So secara kesimpulannya, untuk segitiga, walau apa sahaja bentuk yang awak dapat, dia punya formula adalah
Sama. Luas sama dengan 1/2 kali tapak kali tinggi. Dalam exam awak nak buat macam ni pun boleh, dalam macam ni pun boleh. Tak jadi masalah, asalkan nombor tu awak betul. Faham sangat ni? Alright, good job. So now, kita pergi kepada bentuk 4 sisi pula. Okay, kita pergi kepada bentuk 4 sisi. Secara umumnya, yang kita dah belajar, kalau segi 4, apakah formula dia? Apakah formula kalau segi 4? Luas sama dengan panjang kali lebar. Tapi dalam silibus, biasanya dia akan buat macam ni. L, A, B. Bermakna A tu apa, B tu apa kelas? Sama je. Ini adalah panjang dia. Ini adalah lebar dia. Okey, tapi dengar betul-betul. Formula ni tidak terpakai untuk kesemua bentuk. Faham maksud cikgu? Formula ni tidak terpakai untuk kesemua bentuk segi 4. Yang mana satu pakai formula tu? Panjang kali lebar. Okey, jom kita tengok sama-sama. Formula yang bentuk mana yang pakai formula ni? Okey, bentuk dia adalah yang ini. Yang ni cikgu tulis nombor lah Sekejap. Okey, yang ini bentuk segi 4 ni. Okey, bentuk segi 4 sama sisi, bentuk segi 4 tepat. Okey, dan juga bentuk segi 4 selari. Tiga ni sahaja yang kita akan pakai formula ni. Nampak tak bintang-bintang yang cikgu letak tu? Okey. So jom kita pergi kepada satu-satu bentuk. Yang mana bahagian yang dia cakap apa tu namanya? Panjang atau lebar atau A atau B So kalau segi 4 sama sisi memang semua bahagian adalah sama, makanya sini adalah panjang, sini adalah lebar, sini adalah A, sini adalah B. Okey, kalau segi 4 tempat pun mana-mana bahagian je pastikan amount tu betul. Ini panjang, ini A, ini adalah B. Macam tu je. Kalau segi 4 selari, okey ini menarik. Sangat penting untuk awak tahu. Kalau let's say ini awak kata panjang, adakah ini dia punya lebar? Salah. Ingat, garisan condong tidak pernah dikira sebagai suatu panjang yang termasuk dalam formula. Termasuk juga ni, garisan condong dia tak masuk. So jadinya, bila jumpa soalan segi 4 selari, dia punya lebarnya adalah kebiasaannya. Soalan akan bagi tahu yang macam ni. Ni. Gini. Bahagian ni lah yang kita akan kata dia adalah tinggi dia. Lebar dia, sorry. Lebar dia. Faham? Kira yang ini adalah A, yang ini adalah B. Dapat ke dapat? Alright, good job. So, now kita pergi kepada formula trapezium dan dia layang. Of course, dia berbeza sikit lah. Dia tak sama dengan formula yang kita belajar tadi, panjang kali lebar atau A kali B. Alright? So, jom kita tengok apakah formula dia kelas. Okay. Cikgu pakai warna lain supaya kita nampak lah dia punya formula. Okay, untuk formula luas trapezium, beza. Formulanya adalah 1/2 kali dengan A tambah B kali dengan tinggi dia, T. Okay? So, kena kenal pasti mana satu A, mana satu B. Of course, yang atas ni adalah A, yang ini adalah B. Sangat penting untuk awak tahu yang mana A, yang mana B sebab ada student yang cakap ini adalah A. Salah Cara untuk kita tahu A dengan B yang nilai mana yang kita kena tambah atau bahagian mana yang kita kena tambah adalah bahagian yang dia macam selari. Nampak tak dia macam selari? Nampak kan? Dia straight je. Itulah bahagian garisan yang kita kena tambah, atas dengan bawah, kiri atau kanan. Faham setakat ni? Alright, good job. So tingginya mana? Tingginya adalah yang ini kelas. Tingginya ni lah. Ini adalah tinggi dia. Okay? So inilah formula luas trapezium. Okay? So now apakah formula lelayang pula? Okay, lelayang dia tak sama macam trapezium, dia ada formula khas dia sendiri. Lelayang formulanya luas sama dengan 1/2. Dia ada 1/2 juga. A kali B. A, B. 1/2 kali A kali B. A mana? B mana? Okay. Cikgu boleh permudahkan untuk awak faham. A tu mana? A adalah kawasan yang titik-titik ni. Contoh, ni melintang ni. Ini adalah A. Okay? Itu adalah A. Ini adalah A. B mana B? Okay, let's say cikgu ambil warna lain pula. Warna pink lah. Okay? B adalah yang ini. Gitu.
Dia either one sebenarnya, mana-mana asalkan awak faham. Mana garisan awak ini adalah B. Dia adalah formula lelayang yang awak kena faham. Faham setakat ni? So hopefully apa cikgu kongsi ni awak faham. Okay, terutamanya dengan formula setiap bentuk. Kalau kita tak faham formula mana kita kena pakai, payahlah kalau awak nak buat latihan. Boleh? Right. Okay, jom kita tengok contoh soalan. Macam mana kita nak jawab soalan luas kalau soalan tu tanya kita. So dekat sini awak akan perasan dia tanya kita tentukan luas bagi setiap bentuk yang berikut. So ada dua sampel yang cikgu bawakan untuk kita bincangkan sama-sama. Apakah cara yang terbaik untuk kita jawab soalan ni. Right? Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok dulu soalan A. So of course bila dia tanya kita pasal luas, perkara yang pertama of course kita kena mengenal apakah bentuk gambar rajah yang dibagi pada kita dan berapa. Apa dan berapa. Ulang balik sekali, apa dan berapa. So berapa bentuk dalam gambar rajah yang A ni adalah ada dua betul, gambar rajah A, gambar A dan gambar B ataupun bentuk A, bentuk B. Okey, ini bentuk apa bentuk ini? Ini adalah trapezium. Mengenal bentuk sangat penting. Kalau kita tahu bentuk, dia tahu formula ni baru senang. B ini adalah bentuk segitiga lah. Right? So now, of course, cara yang pertama adalah kita kena tulis formula dulu. Okay, formula dia apa? Okay, luas, of course, luas apa tambah apa? Luas trapezium tambah dengan luas apa? Luas segitiga. Ingat balik, apakah formula luas trapezium? Luas trapezium adalah 1/2 A tambah B kali tinggi. Apakah formula luas segitiga? Tambah 1/2 AB. Okey, kita dah tahu dah formula dia. Tapi yang penting sekarang adalah kita nak tentukan yang mana satu kawasan A, B dan T itu. Okey, jom kita tengok sama-sama kelas. Alright. So, dekat sini untuk kita selesaikan soalan trapezium, sangat penting untuk awak tahu yang mana A, yang mana B. Mana A, mana B? Kat sini ramai student keliru. Dia kata 11 dengan 10 cikgu. Salah. Kenapa? Adakah 11 dengan 10 ni garisan selari? Yang selari mana? Ini. Nampak? Okay. So dekat sini, suppose sini awak dah tahu, okay cikgu, ini adalah garisan selari. Dia adalah garisan yang sama. Cuma beza ni pendek, ni panjang. So cikgu lupa tanda kat sini, ini sebenarnya sini 3, sini pun 3. Makanya panjang sini adalah 6 cm. So A dengan B kita dah tahu dah nilainya. Okay, T mana T? T mana T? Ini adalah A dia, ini adalah B dia. T mana T? T adalah tinggi. Tinggi 10 ke 11? Excellent. Ingat, kita nak dapatkan nilai tinggi ni mestilah garis yang tegak, bukan garis yang condong ya. Makanya ini adalah T dia. Baru kita boleh tukar kepada nilai dia. A tambah B. Mana A? A5 tambah dengan 6 kali dengan T. T dia berapa? T dia adalah 10. Dapat? Alright, good job. Next. Kita pergi kepada segitiga pula. Ni 1/2 kali A kali B. A mana A? B mana B? Okay, jom kita tengok yang segitiga pula. Mana A mana B kelas? Apa tu? Inilah segitiga sudut tegak. Makanya dia sangat mudah untuk kita tentukan A ni apa, B ni apa. Ingat, A tu tapak, B ni tinggi. Tapaknya mana? Ni. 8. Tingginya mana? Ni. 3 cm. Senang ke senang? Senang je. Kalau kita tahu So tapak dia adalah 8, tingginya adalah 3. So tugas kita hanyalah perlu tekan kalkulator. Dapat? So siapa yang mahir boleh terus tekan kalkulator semua ni. And then tulis jawapan satu-satu and then baru tambah semuanya. Siapa yang pandai congak boleh congak terus sebenarnya. Contoh ni 1, ini 5. 5 tambah 6 berapa? 11. 11 kali 5 berapa? Awak akan dapat 55. Macam tu je. Alright? Tambah 1/2 kali 8 kali 3. Okay, of course. Siapa yang tak nak congak, boleh guna kalkulator. Siapa yang nak congak, mahir congak, sangat mudah ni dapat 4. 4 kali 3 dapat 12. So, bantu cikgu. Apakah jawapan akhir dia? Apakah jawapan akhir dia? 55 tambah 12. Good job. Jawapan adalah 67. Dapat? So, ini adalah jumlah luas bagi kedua-dua gambar rajah ni. 67 cm kuasa 2. Cm persegi. Faham setakat ni? Alright, good job. So now kita tengok pula contoh soalan yang kedua. Cikgu nak tanya,
Yang B ni bentuk apa? Segitiga ke segi empat? Segi empat. Bagus. Segi empat jenis apa? Pandai. Segi empat selari. Kalau soalan tak bagi tata tanda ni pun, kalau kita tengok, kita tahu dia adalah segi empat selari. Dia macam serong macam tu. Dia macam seolah-olah siapa yang suka makan kuih dan loyang tu kan, kalau dia potong macam ni kan. Cantik, kita letak je kan. Okay. So now, apakah formula bila kita jumpa bentuk ni kelas? Inilah segi empat selari. Siapa ingat? Okey. Siapa yang jawab dan betul, alhamdulillah tanya. Jawapan dia adalah bila jumpa soalan macam ni, of course kita kena tahu apa formula dia. A, B. Betul ke betul? Yes, definitely. A kali B. Mana A, mana B? Sangat penting untuk kita tahu adalah A mana A. A mana A kelas. A adalah kawasan yang sini. Ini adalah A. B mana? Ini adalah B dia, tinggi dia. Dapat? Alright, good job. So, jom kita selesaikan sama-sama. Ini adalah A, ini adalah B. Right, so apa jawapan dia kelas? Jawapan dia adalah, kita tukar kepada nilai dia. A apa? 10. Kali B kali macam ni B apa? B 7. End up jawapannya apa kelas? 70 cm persegi. Okay? Boleh ke boleh? Alright, so hopefully apa yang cikgu kongsikan sangat membantu sedikit sebanyak menambah kefahaman cara yang betul untuk kita jawab soalan luas. Okay, itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.